Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Ustazah tahniah pada semua murid yang dapat hadir pada Kem Bestari Solat siri yang kedua ini ya. Tahniah Ustazah ucapkan yang dapat hadir pada hari ini. Murid-murid, Kem Bestari Solat siri kedua ini akan menyentuh beberapa topik yang belum kita kuasai ya. Pada kem misalnya solat yang pertama dulu kita telah pelajari tentang tata cara wuduk ya, doa sebelum wuduk ya, dan sebagainya. Niat-niat solat fardu ya. Saya harap semua murid telah hafaz semua bacaan dalam solat ya. Jika ada yang belum hafaz tentang antaranya bacaan tahiyat akhir, Ustazah nak awak cuba hafaz ya. Pada kali ini kita akan menggunakan buku Kem Bestari Solat yang baru ya, yang baru. Sebelum ini kita pakai buku yang lain warna oranye kan. Ya, kali ini dalam ni nampak macam warna putih tapi sebenarnya warna hijau ya. Siapa yang belum dapat tolong maklum pada saya harap semua dah ambil ya di pondok pengawal tu ya. Saya dah pesan kan. Tahniah pada semua murid yang telah menjaga dengan baik buku tu ya. Dah balut kan? Dah balut ke belum? Jaga buku awak ni ya. Berharga ni ya. Nilainya pun RM5.50 ya. Buku ni awak boleh gunakan bila awak dah ada keluarga sendiri pun boleh guna untuk anak-anak awak. Jangka masa yang panjang. Jadi balut buku ni ya. Okey murid-murid. Untuk Kem Bestari Solat yang kedua, kita akan menyentuh tajuk bacaan setelah wuduk ya, doa selepas wuduk dan tayamum. Okey. Dan nanti saya akan sentuh sedikit tentang sujud sahwi. Baik murid. Baiklah, mari kita tengok buku KBS, muka surat 6 ya. Doa selepas mengambil wuduk. Okey murid-murid. Muka surat 6 buku KBS Bestari Solat. Okey, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang telah disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad ialah hamba dan pesuruhnya. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang bertaubat. Jadikanlah aku daripada kalangan orang yang suci bersih dan jadikanlah aku daripada kalangan hamba-Mu yang soleh. Amin. Kita amalkan ya. Saya harap murid-murid dapat hafaz ya dalam tempoh cuti ni. Hafazkan, nanti kita akan dengarkan balik ya. Saya nak dengar bacaan awak tasmih ya. Saya akan tanya dari masa ke semasa. Okey. Baiklah murid-murid. Mari kita buka buku KBS muka surat 59. Muka surat 59. Okay, dah sedia? Kita belajar tentang tayamum. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan tayamum? Tayamum ialah
dia terbahagi kepada dua, maksudnya daripada segi bahasa dan pada segi istilah. Okey, daripada segi bahasa, menyempurnakan. Okey, dari segi istilah, menyapu debu tanah ke muka dan kedua tangan sehingga ke siku dengan beberapa syarat. Ya, ada syarat-syaratnya, nanti kita akan belajar. Okey, murid. Baik. Seterusnya, mari kita ketahui dalil yang menyebabkan dibenarkan tayamum. Ya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safar أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Yang bermaksud, dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air, atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk atau mandi. Maka, hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Ya, murid-murid, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seterusnya hadis baginda, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najid al-ma. Riwayah Al-Bukhari, yang bermaksud, dijadikan bagi kita seluruh bumi tempat bersujud dan tanahnya pula bahan bersuci ketika ketiadaan air. Ya. Sungguh besar kuasa Allah telah menciptakan tanah untuk kita manusia dapat bersuci. Ya. Sebenarnya tanah ini mengandungi zat yang boleh membunuh kuman. Ya. Kuman, di mana banyak kita lihat kelebihan tanah ini. Murid-murid, seterusnya mari kita lihat pula sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Okey, seperti yang awak lihat itu ya, kita memerlukan air untuk mandi dan sebagainya. Jika tidak mempunyai air yang mencukupi untuk mandi, ya, jadi kita perlulah berjimat cermat, gunakan tanah untuk bertayamum. Okay, yang seterusnya, ya, kita juga perlukan minuman untuk binatang ternakan. Ya, binatang ternakan kita pun perlukan air. Jika kita mempunyai binatang ternakan, ya, ataupun kita perlukan bekalan air yang dalam tempoh yang agak lama. Jadi kita perlu berjimat. Okey, seterusnya, keadaan membolehkan kita bertayamum apabila kita mengalami kecederaan, ya, kemalangan. Jadi anggota yang terkena luka itu tidak boleh terkena air. Jadi dibenarkan untuk kita menggunakan debu tanah untuk tayamum. Okey, seperti yang telah dirangkum, ya, ini semua telah merangkumi sebab-sebab yang terdapat dalam buku tu ya. Saya telah sebutkan semua itulah ya. Kadang-kadang kita juga perlu menyelamatkan diri kita untuk melindungi diri kita jika ada ancaman di dalam hutan contohnya, ya, keadaan luar yang tidak selamat menyebabkan kita tidak dapat mengambil wuduk di sungai. Anak sungai di hutan kan bahaya. Jadi bolehlah dibenarkan kita bertayamum. Keadaan ini sikit sebanyak ya. Banyak situasi yang membenarkan kita bertayamum.
Okay, antara contoh lain, cuaca yang agak sejuk ya, menyebabkan kita membahayakan kesihatan kita. Jadi dibenarkan untuk bertayamum. Okay. Jika ada sebarang kemusykilan boleh tanya Ustazah ya, sebab-sebab yang menyebabkan kita boleh bertayamum. Baiklah, sekarang mari kita ketahui syarat-syarat yang membolehkan bertayamum ya. Terdapat beberapa syarat sebelum kita bertayamum. Okey, murid, pertama kita mestilah menggunakan debu tanah. Okey. Kedua, kita mestilah memastikan debu tanah tersebut suci ya. Tiga, debu tanah tersebut tidak bercampur dengan sebarangan ya, yang meragukan ya, supaya tidak menjadi tanah mustakmal ya. Tanah mustakmal ini contohnya kita telah gunakan, kita telah terpijak di atasnya ke ya. Okay, jadi tanah yang kita dapati itu mestilah tanah yang bersih. Kita ambil yang, kalau kita ambil kat tanah tu, kita ambil bahagian yang dalam tu kan, bahagian atas pernah dipijak orang, pernah dipijak binatang kan. Jadi pastikan tanah yang bahagian dalam yang bersih dan tidak pernah disentuh. Okey, kecuali cacing tanah tak apalah kan. Okey. Terusnya, melakukan tayamum ini setelah masuk waktu solat. Okey. Setelah azan barulah boleh kita mengambil tayamum. Okey, sebelum tu saya mahu ingatkan, kalau azan cek dulu. Kita mestilah pastikan memang betul-betul air tidak ada. Mencari air dahulu. Kalau kita buka pipe dan selepas azan tu kita try buka pipe, rupa-rupanya air dah keluar. So tak payah tayamum menggunakan tanah. Teruskan menggunakan air itu. Tapi bila kita dah buka pipe tak keluar juga air, barulah teruskan kita menggunakan debu tanah tadi ya. Seterusnya, sekali tayamum sahaja untuk sekali solat fardu. Kita dah azan, dah solat zuhur. Kemudian azan asar pula. Kena tayamum lagi tak? Ya, kena. Satu solat fardu untuk sekali tayamum. Bila dah azan masuk solat fardu yang asar pula, kena tayamum lagi sekali. Setiap kali nak solat, kena tayamum. Itu pendek cerita macam itulah. Seterusnya, kecuali solat sunat. Solat sunat dibenarkan untuk sekali sahaja tayamum, selagi tidak membatalkan solat. Selagi tak membatalkan suci kita, kesucian itu ya. Dah bertayamum, kita dah sekali suci lah ya. Jadi boleh kekalkan sehingga solat sunat pada waktu-waktu yang lain. Solat sunat dibenarkan. Tapi kalau solat fardu tak boleh. Sekali solat fardu, sekali tayamum. Okey? Faham ya murid? Baiklah, sekarang mari kita lihat rukun-rukun tayamum ya. Okey. Pertama sekali, niat ya. Apakah niat tayamum? Okey, kita perhatikan. Okey, ikut Ustazah baca. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku bertayamum untuk membolehkan bersolat fardu kerana Allah Ta'ala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Okey? Nanti Ustazah akan tunjukkan tata cara bertayamum ya. Masa bila nak niat, masa bila nak sapu tanah di muka, sapu debu di muka ya. Okey. Yang ketiga, menyapu kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Ada cara-caranya ya, bukan sama macam air. Berapa kali sapuan? 1 kali sahaja.
Sekali kita sapu ke muka. Sekali saja, cukup. Kemudian, bersihkan debu tu. Kemudian kita sapu pula anggota tangan kanan dulu. Ya, menggunakan tangan kiri. Tepuk. Assalamualaikum Ustazah. Hari ini saya nak tunjukkan cara bertayamum. Letakkan kedua tapak tangan ke debu tanah. Nipiskan sedikit. Kemudian sapukan ke muka sambil niat di dalam hati. Buang sisa debu. Pusingkan dulang ke bahagian yang lain. Letakkan tapak tangan seperti tadi dan nipiskan sedikit. Sapukan debu tanah ke tangan kanan dahulu. Mula dari sini. Kemudian tangan kiri. Buang sisa debu. Sekian, terima kasih.